Berusaha Pengurusi KRT serta seluruh jawatan kuasa surau Raudatul Jannah kami juga mahkota serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya kita diberi kesihatan yang baik, kita diberi keupayaan untuk terus istiqamah menghadirkan diri ke surau untuk bersama-sama terus mengimarahkan surau kita yang semakin hari semakin ramai rasanya bilangan jemaahnya, dan insyaAllah semakin bertambah pada suatu hari nanti. Jadi pada malam ini kita akan teruskan lagi dengan kuliah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Mujibur Rahman, ataupun nama lainnya Abu Uzma Al-Faruqi. Nama lainnya, kalau siapa-siapa yang tak tahulah, Abu Uzma Al-Faruqi. Saya tak pandai Arab, jadi mungkin Ustaz boleh tafsirlah maksud nama tersebut. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya menjemput Al-Fadhil Ustaz Mujibur Rahman untuk menyampaikan kuliah beliau pada malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qaidana wa qudwatuna wa ustazana wa muallimana wa murabbiyana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtada bi ta'alimihi ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in ya Fattah ya Fattah ya Alim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam. Nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendaki. Tetapi iman dia boleh berkurang dan juga boleh bertambah. Al-iman yazid wa yanqus. Ketika mana manusia mula pudar imannya, keyakinannya mula pudar, maka kata ulama, untuk charge, untuk memberikan iman itu bercahaya bersinar kembali, yang pertamanya hadir dalam majlis ilmu. Ketika berasa lemahnya iman, keyakinan, kepercayaan, maka majlis ilmu lah tempatnya. Lebih-lebih lagi di zaman yang penuh dengan dia panggil ujian, dia panggil fitnah. Kalau fitnah anda faham lah, fitnah ni mana ujian. Orang Melayu kalau fitnah ni tuduh lah maknanya. Salah. Fitnah maknanya ujian. Di zaman yang penuh dengan ujian, sama ada ujian ilmu yang ada pada hari ini dengan ikhtilaf yang banyak. Dan Nabi SAW menyatakan, "Man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup lama selepas daripada aku, maka dia akan lihat ikhtilaf yang banyak. Dan ikhtilaf ini sama ada ikhtilaf yang membawa rahmat ataupun ikhtilaf yang membawa kepada perpecahan. Dan ikhtilaf ini ubahnya adalah ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia bala. Padahal benarnya dua-dua boleh. Tapi tak ada ilmu, maka dia akan menentang sehabis-habisan.
Sedangkan benda yang ditentang pun ada juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada aqwal ulama. Kerana apa? Kerana tak ada ilmu. Jadi dengan sebab itulah ilmu menjadikan manusia sangat penting untuk hidup akhir zaman ini. Majlis-majlis ilmu perlu dihadiri, perlu dianjurkan, perlu disemarakkan. Tujuannya adalah untuk manusia menambah ilmu di zaman yang penuh dengan ujian. Kadang ikhtilaf benda yang biasa. Dalam mazhab Syafi'i pun ada ikhtilaf berkenaan dengan kunut tak kunut. Bukan mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada ulama di kalangan mazhab Syafi'i yang tidak beramal dengan hadis kunut. Dia tak kunut sebut. Tapi dia tidak Wahabi, dia Syafi'i juga. Jadi oleh kerana itu ikhtilaf ni benda biasa. Kalau ada ilmu, dia jadi mudah. Umpamanya kura-kura. Kura-kura ni ada apa ni? Dalam mazhab Syafi'i ada apa nak makan? Kita je tak nak makan. Banyak lagi ikan lain boleh jadi. Di Maldives, Pulau India dekat, di kepulauan dekat Sri Lanka. Dia mazhab Syafi'i. Dia ada belajar di Pakistan. Jadi dia tanya, tak makan ke kura-kura? Kami makan kura-kura. Mazhab Syafi'i, kami mazhab Syafi'i juga. Kami makan kura-kura. Kita jawab banyak lagi benda yang boleh makan. Tak apalah nanti ikan dah habis, tak apalah, makan kura-kura dah pula. Jadi maknanya dalam masalah itu pun ada khilaf. Begitulah juga dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi khilaf berkenaan dengan udang. Asalnya udang haram dalam mazhab Hanafi. Udang ni dipanggil sebagai ulat air kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, halalan thayyibah, halal lagi baik. Baik ini bukan hanya sekadar khasiat, tetapi baik dari segi tubuh dia. Jadi kalau berbulu, berjanggut, kaki banyak bulu-bulu itu, dia kata itu tak baik, itu geli kata dia. Jadi mazhab Hanafi tak makan ikan pari, tak makan sotong, kerang, udang semua tak makan. Dalam mazhab Hanafi. Itu Hanafi mana? Hanafi Pakistan, Hanafi Bangladesh kan? Dia Hanafi juga. Dia khilaf. Sebab itulah apabila Mufti Azam Pakistan bekas Taqiyuddin Uthmani menulis satu risalah berkenaan dengan pengharaman udang haram. Diambil daripada kitab Hayatul Hayawan, Al-Lamad Damiri menyatakan bahawa udang begini. Udang ni bukan jenis ikan, kerana ada yang menyatakan udang ni sejenis ikan. Kalau dia buat gambaran, kalau seorang itu disuruh pergi beli ikan, tiba-tiba dia beli udang, maka udang bukan ikan. Jadi oleh kerana itu dia menulis pengharaman berkenaan dengan udang. Udang dalam bahasa Urdu dipanggil jingga, dalam bahasa Hindustan jingga. Takdir Allah Ta'ala dia besan dengan ulama Bangladesh. Jadi bila makan nori sebelah sana, jadi di udang, dihidangkan dengan udang. Ikan-ikan ada udang. Udang tu dia buang semua kulit-kulit, dia isi. Jadi dia makan, makan sedap ikan dia ni. Dia kata ni lah udang. Udang ni maksudnya. Dia balik ke Pakistan, dia tulis satu risalah berkenaan dengan penghalalan udang. Halal udang. Udang lah. Tapi kesimpulan udang yang besar saja halal. Udang kecil halal juga. Jadi oleh kerana itu khilaf. Nak beritahu khilaf dalam mazhab, khilaf dalam banyak perkara ni benda biasa. Bila manusia berhadapan dengan ilmu, jadi biasa. Yang jadi masalah bila satu ada ilmu, yang kedua sombong pula. Ada ilmu, manusia tak mau terima pandangan orang. Yang ni jadi masalah. Itulah Imam Syafi'i bagaimana dia ketika diadukan berkenaan, diadukan kepada Imam Malik. Kan Imam Malik ni Ismail Lurus ya. Imam Malik Al-Mazhab ni banyak lurus. Imam Syafi'i dah, Imam Syafi'i dah. Orang adu kepada Imam Malik. Dia kata nak murid awak ni tak serupa awak. Jadi kata Imam Malik, semua pendapat manusia boleh diambil, boleh ditolak, melainkan pendapat sahibul kubur, yakni sahabat, yakni pemilik kubur, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ada benda yang boleh dikhilafkan, tapi ada benda yang tak boleh hilaf. Dalam masalah sembahyang maghrib 3 rakaat tak boleh hilaf. Tak boleh ada ajaran mayat 1,5. Akak mana nak buat? Sesat lah tu. Seluruh dunia pergilah mana-mana sembahyang maghrib memang 3. Jadi kalau jumpa sembahyang 2, jumpa sembahyang ngapa 2? Qasar dah tadi, qasar maghrib. Sesat lah tu. Jadi dengan sebab itu Imam Syafi'i ketika pergi ke Kufah sembahyang tepi dengan masjid, tepi dengan kubur makam Imam Abu Hanifah, dia tidak membaca kunut kerana menghormati Imam Abu Hanifah. Jadi oleh kerana itu, bila ada ilmu, dia menghormati di antara satu sama lain. Bukan musuh. Jadi musuh ni apabila manusia dia kira tak ada pakai hal lain. Inilah. Jadi dengan sebab itulah biar ilmu ni berkembang. Jangan ilmu terlalu jumud, biar berkembang. Dalam masa yang sama, kita tingkatkanlah, walaupun ulama menyatakan ajaran ataupun agama, hukum bagi orang awam hanyalah apa yang difatwakan. Apa yang difatwakan itu memang tidak dapat nafikan, tapi dalam masa yang sama nak belajar, banyak ruang-ruang untuk manusia belajar. Banyak ruang untuk manusia mengetahui ilmu. Tapi dengan syaratnya, dia belajar ni biarlah belajar dalam keadaan yang berperingkat-peringkat. Ni kan belajar tu ilmu mujtahid dah. Padahal bahasa Arab tak tahu lagi berkenaan dengan hukum hakam dan seumpamanya. Sebab itulah setiap mazhab dia ada usul. Ada kaedah, ada usul. Umpamanya dalam mazhab Hanafi, apabila bertembung di antara Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, walaupun ada sebagian ulama kata Al-Quran dengan hadis tidak akan bertembung, tapi ada ketikanya Al-Quran dengan hadis bertembung dalam masalah amin. Contohnya hadis Nabi SAW, sahabat menceritakan, kami bila sebut amin bergempa masjid Nabi SAW. Amin doa. Dalam Quran kata, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, serulah Tuhan kamu dalam keadaan tadarru' dan juga khufyah, perlahan. Jadi oleh kerana bila bertembung Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, mazhab Hanafi dia lebih suka pegang pada Al-Quran. Hadis Nabi biar apa sebut amin buat, tapi Quran kata ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, suruh perlahan. Maka dalam mazhab Nabi, bila ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dia perlahan aja amin. Amin, dia tak kuat amin. Kenapa? Pegang kepada Al-Quran. Dalam kaedah usul, dalam kaedah mazhab Syafi'i, apabila bertembung Al-Quran dengan hadis Nabi, pegang pada hadis. Sebab hadis mensyarahkan bagi Al-Quran. Jadi sebab itu mazhab Syafi'i, dia pegang pada amin buat. Kerana amin ini merupakan syarahan yang Nabi SAW syarahkan daripada makna Al-Quran. Imam Malik, apabila Al-Quran dengan hadis bertembung, maka lihat kepada sahabat-sahabat yang menetap di Madinah. Mana sahabat-sahabat Nabi yang lama, yang duduk di Madinah, dia buat ke tak? Kalau sahabat ni buat, kita ikut. Kalau sahabat tak buat, kita ikut. Kita tak buat ikut sahabat yang menetap di Madinah, kerana mereka ni sahabat Nabi SAW. Dalam mazhab Ahmad Hanbali, dia lihat kalau Al-Quran dengan hadis bertembung, maka lihat kepada amalan sahabat-sahabat yang menetap di Mekah. Buat ke tak buat? Kalau buat, kita buat. Kalau sahabat tak buat, kita tak buat. Ini di atas beberapa perkara kaedah yang menjadikan mazhab yang ada tu dia berbeza-beza. Kan ini di antaranya. Dan di samping itu juga, kerana asal dan juga usul dalam bab berkenaan dengan hadis lah, maka pelbagai mazhab ni ambil. Dia jadi mazhab banyak ni kerana hadis, pengambilan hadis tersebut. Kerana ada yang terima hadis ni, ada yang tak terima. Tapi hari ni ada yang kata, Safati kata Imam Syafi'i tak jumpa hadis ni. Dia jumpa dalam internet hari ni. Dia kata Imam Syafi'i tak jumpa hadis. Bukan tak jumpa, ada masanya tidak tak sesuai ataupun tak kena dengan kaedah dalam mengambil hadis Nabi SAW. Jadi dengan sebab itulah banyak perkara-perkara yang terkait dalam masalah usul, masalah usul, ada mustalah hadis, ada seumpamanya. Jadi oleh kerana itulah ilmu menjadikan manusia
itu dekat kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang benar-benar takut, sempurnanya takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Jadi tempat ketika mana ilmu, ketika mana iman kita lemah, majlis ilmu lah di antaranya. Yang keduanya berfikir berkenaan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Fikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hujan. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dengan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga pertukaran, perubahan siang malam ini, ada tanda-tanda yang manusia boleh fikir berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan, hujan ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hujan inilah bumi disiram oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala angkat daripada air yang ada di atas muka bumi ini, air najis tak najis semua angkat belakang dia kata. Bila turun kita namakan air mutlak. Bayang kalau lah air lumpur naik ke atas, turun lumpur juga pun ada. Ada seduknya air kencing, naik ke atas tu air kencing juga. Tak ada benda hancing lah kita. Tapi tak naik ke atas, dia turun dia jadi air mutlak. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hujan rahmat Allah. Satu hari ada seorang laki-laki, dia berjalan dia tiba-tiba hujan. Bila hujan dia pun nak berteduh, nampak rumah kawan dia pun teduh. Duduk bawah rumah tinggi, duduk bawah dia. Tuan rumah tengok kawan dia. Dia kata, "Kenapa berhenti sini?" Dia kata, hujan kan rahmat Allah Taala. Tak kau lari daripada rahmat Allah Ta'ala. Jalan dalam rahmat Allah Ta'ala. Dia berjalan dalam rahmat Allah Ta'ala. Basah dah dia. Minggu depan, hak kawan dia pula. Tengok berjalan, hujan. Dia pun berteduh rumah kawan dia pula. Kawan perasan, dia tengok awak. Dah dulu kawan kata, kalau hujan ni kita jalan dalam rahmat Allah. Apa dia kata, saya tak nak pijak rahmat Allah Ta'ala. Rupanya orang bodoh kena sama. Kau ciri selamat. Saya tak nak pijak rahmat Allah Ta'ala, jadi sini selamat. Baik. Jadi oleh karena itu berfikir berkenaan dengan penciptaan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa fi anfusikum, pada diri kamu, mengapa kamu tak lihat betapa hebatnya Allah Ta'ala mencipta manusia. Dari segi darah, perjalanan darah, dari segi jantungnya, dari segi otaknya, bagaimana Allah Ta'ala mencipta sel dan seumpamanya yang ada pada tubuh badan manusia. Kemudian yang ketiganya, dalam krisis iman yang lemah, manusia kena cari kawan yang soleh, kawan yang baik. Kalaulah manusia dah lemah iman, kawan pula dengan manusia yang jahat, maka hilang iman. Itu Nabi SAW membuat perumpamaan orang yang baik, ataupun perumpamaan majlis yang baik, majlis yang soleh. Majlis yang baik ini dengan majlis yang tak baik. Majlis baik seumpama penjual minyak wangi. Orang jahat dia seumpama tukang besi. Jadi kata Nabi SAW, kalau kamu berkawan dengan orang baik, seolah-olah kamu duduk dengan tukang jual minyak wangi. Sama ada kamu beli, kamu akan rasa nikmat wangi sebab kamu beli, ataupun tak beli pun tak apa, duduk situ je, wangi itu akan keluar. Tak kurang-kurang pun dia select kita, ni minyak wangi baru ni, cium wangi tak? Kurang-kurang kita akan dapat cium bau harum walaupun tak beli. Jadi kalau kawan dengan orang yang jahat, seumpama kawan dengan tukang besi, duduk dengan orang yang sedang buat besi, buat parang tu, buat kapal. Dia ada masa dia tiup bara tu. Bara tu kan terbang, kena ke baju kita, sama ada terbakar ataupun berlubang, ataupun kita tercium bau yang busuk. Jadi Nabi SAW buat perumpamaan begitu supaya kita mudah faham. Dan di samping itu juga banyakkan baca Al-Quran, ataupun mendengar Al-Quran, baca Al-Quran, tengok kepada terjemahan dan juga tafsirannya, supaya kita dapat meningkatkan keimanan dan akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa banyak-banyak dalam bahasa Melayu pun tak apa, dan memujilah Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ilham, pujuk Allah Subhanahu wa taala.
rayu Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Itu di antara ketika mana manusia berada dalam keadaan krisis iman. Tujuannya adalah untuk bila manusia bertambah iman, maka takwa pun akan tambah. Takwa pun makin kuat. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala suruh manusia sentiasa bertakwa. Innal muttaqina mafaza. Bagi orang bertakwa, maka dia berjaya. Dia akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, jannatan, dia akan dapat 2 syurga, bukan 1. Manusia mati masuk syurga nanti, 2 tu dapat syurga. Bukan 1 syurga, 2. Jannatan, 2 syurga Allah Taala nak bagi. Menunjukkan besarnya syurga yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada manusia. Jadi pada malam ini, hadis yang ke-9 berkenaan tajuknya Islam kembali dagang. Dagang ini dalam bahasa Arab disebut sebagai gharib. Maksud dagang ini jauh daripada negeri dia, jauh daripada kampung dia. Bila orang tu jauh daripada kampungnya, maka orang panggil dagang. Adalah bahasa dalam bahasa Melayu. Itu dia ada nasi dagang. Nasi dagang tak tahu dia ceritanya. Tapi hakikatnya dagang ini al-bu'du 'anil watan, yakni jauh daripada watan, jauh daripada negeri dia. Itu nama dagang. Di mana hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sempat dengan Nabi 3 tahun ya. Memeluk Islam tahun yang ke-7, kemudian Nabi wafat pada tahun yang ke-10, ke-11. Maka sekejap dia duduk dengan Nabi, menjadikan dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tekunnya, kerana dia ni rajin belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam diambil kira siapa hak rajin. Islam tak kira siapa hak tua, siapa hak lama tak. Siapa yang rajin, dia masuk Islam. Di India, di China masuk Islam, dia suruh hafal Quran. Akhirnya dia jadi teriman kita. Kita orang Melayu, Islam turun-temurun dah ni, tapi jadi makmurnya. Sebab apa? Islam dia tak kira siapa yang lama, tapi Islam yang kira siapa yang rajin. Abu Hurairah 3 tahun hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajin belajar. Seorang yang sangat miskin ini. Ashabus Suffah tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Abu Hurairah menyatakan, aku pernah jatuh di antara raudhah dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada hak pijak aku, disangkanya aku gila, tetapi hakikatnya bukan gila, tapi kerana kelaparan, tak dapat makan, tak ada makanan, sehingga jadi seorang gila. Ada sahabat pergi pijaknya, ingat aku ni kena penyakit gila, tetapi bukan gila, tetapi lapar. Jadi di atas dasar lapar itulah banyak ulama menyatakan bahawa dengan sebab lapar inilah otak manusia akan jadi tajam. Sebab berlapar inilah Imam Bukhari ia hanya makan roti kering saja menghafal 600 hadis. Dia bila lapar ni, kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, bila perut kamu lapar, otak kamu tajam. Bila perut kamu kenyang, otak kamu tumpul. Dia tumpul payah nak apa? Beli nombor top up atau beli nombor baru handphone. Wah nak apa? Wah ni orang tanya tadi di muka, tak apa. Bukan senang apa nombor. Nombor ekor senang saja. Tapi nak ceritakan bahawa payah menghafal. Tapi Abu Hurairah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari menghafal 600,000 hadis, dan Imam Tirmizi lihat bagaimana manusia yang begitu hebat ketika isterinya membungkus kitab. Dia nak mengambil sanad daripada tok guru dia. Ada orang alim datang, diminta isteri dia bungkus kitab. Isteri pun bungkus. Bila sampai depan tok guru, buka-bukalah kitab lain punya. Suruh buku kita hadis, bukunya kita fiqh. Itu kata ni main-main dengan saya, dia kata nak ambil sanad. Tapi bawa kitab lain. Tak apalah tuan guru saya hafal. Dia pun baca. 1,000 hadis, 2,000 hadis, 3,000 hadis.
semua dalam kepalanya. Bukannya hadis nasihat pendek-pendek dah. Ni hadasana ni hadis yang panjang. Sebab itulah ketika hadirnya Imam Tirmizi menjadi anak murid kepada Imam Bukhari, ucapan Imam Bukhari ketika Imam Tirmizi nak balik dah, istafadtu minka ma lam tastafid minni. Wahai Bukhari, wahai Tirmizi, kata Imam Bukhari, wahai Tirmizi anak murid aku mendapat manfaat yang begitu banyak semenjak kamu datang menjadi anak murid aku ni. Aku lebih banyak dapat manfaat daripada kamu dapat manfaat daripada aku. Maknanya Tok Guru beritahu ke anak murid, dengan sebab awak datang ni wahai anak murid, aku jadi lebih banyak ilmu pada kamu lagi dapat ilmu. Ulama beritahu bahawa apabila anak murid cerdik, maka Tok Guru dia mesti lebih cerdik pada anak murid lagi. Takut anak murid tanya kan tak dapat jawab. Jadi Tok Guru pun rajin juga baca. Sebab ramai hak tanya. Tapi kalau tak ada tanya, tak ada, tak payah banyak sangat bekalnya. Jadi Imam Tirmizi orang cerdik, dia banyak bertanya, menjadikan Imam Bukhari sentiasa menambahkan, membaca, mencari rujukan-rujukan. Ini di antaranya. Baik. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu manusia yang begitu hebat, yang Allah Subhanahu wa taala pilih, namanya mengikut Al-Badruddin Aini di dalam kitab Umdatul Qari. Khilaf ulama dalam menentukan nama Abu Hurairah sehingga 40 nama. 40 nama sebelum Islam dan juga selepas Islam. Ya, rajihnya Abdul Rahman ataupun Abdullah. Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dausi, orang Yaman, orang Daus. Dan Abu Hurairah ini diberi nama oleh Rasulullah SAW ikut kaul, ada kata orang lain, tapi banyak yang menyatakan bahawa dia adalah diberi nama oleh Nabi SAW. Gelaran ini Abu Hurairah ketika dia bermain dengan kucing, ia diletakkan di lengan bajunya, dengan baju besar letak dan dia ada kucing, sambungkan, anak kucing tu duduk main, sedang main, Nabi jekak dia, hei bapak kucing, kata Nabi, ya Abu Hurairah. Maka kata Abu Hurairah, aku suka lepas itu sebab Nabi yang gelarkan, dan tidak ada di kalangan sahabat yang nama Abu Hurairah melainkan dia seorang. Berbeza dengan Abdullah, nama Abdullah ataupun nama Abu Abdillah dan seumpamanya ramai di zaman Nabi SAW. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariba." Islam bermula tersiar ataupun tersebar dalam keadaan dagang, maksudnya asing. "Wa sayaudu kama bada'a ghariba." Dan ia akan kembali dagang. Islam akan kembali asing pula. Fatuba lil ghuraba, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis ini Nabi SAW nak sebutkan bahawa Islam bermula dalam keadaan terasing. Bangkitnya Islam, Nabi bawa seorang. Sebab itulah bila Allah Ta'ala memulakan firman-Nya Muhammadur Rasulullah, Allah Ta'ala mulakan Muhammadur Rasulullah. Mengapa? Nak memberi isyarat bahawa Islam ni mulanya dari Muhammad SAW. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Islam ini Nabi bawa seorang. Kita kalau nak buat syarikat, nak buat apa, kadang cari kawan, berbincang dengan kawan dulu baru buat. Nabi seorang-seorang je. Daripada dia seorang, sehinggalah dunia ini lempah penuh dengan manusia Islam ini. Sebab itulah Michael Hart, seorang Yahudi, yang menulis buku berkenaan dengan 100 tokoh yang paling berpengalaman di dunia. Dia meletakkan orang yang paling terpengaruh di dunia, Nabi Muhammad SAW. Dalam 100 tokoh, nama Nabi Muhammad tu yang pertama sekali dia letak. Ini Michael Hart, orang mereka Yahudi. Dan ada seorang syekh daripada Syria, Dr. Ghassan Hamdul. Dia ada blog dia. Dia sendiri pernah menulis Quran kepada Michael Hart ini. Dia masih hidup pada waktu itu. Allah, dia kata, kalau dah kamu mendakwa bahawa Muhammad adalah di antara tokoh yang paling awak nombor satu sebagai manusia yang paling berpengaruh, kamu ceritakan pula mengapa kamu tak masuk Islam. Dia berdakwah kepada penulis.
Maknanya dunia barat melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah sebagai tokoh yang paling berpengaruh. Dia bawa seorang Islam, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Barulah ada orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW, bermula dari isterinya Khadijah, bermula dari Sayyidina Ali, bermula dari Zaid bin Harisah, bermula dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka di sinilah mereka menjalankan gerakan dakwah sedikit demi sedikit sehinggalah Islam dapat sebuah negara Madinah Al-Munawwarah, dan di sanalah Nabi SAW mempraktikkan, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehingga bab kenegaraan. Bagaimana Islam adalah agama memerintah. Islam bukan agama ibadah semata-mata, tetapi Islam adalah agama memerintah. Islam boleh memerintah, dan pemerintah Islam telah pun ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum sampai ke Madinah, rangka Mekah ini Allah Subhanahu Wa Taala pilih di Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah. Ketika ditanya kepada Nabi, macam mana kamu zahir? Nabi jawab, bidakwati Abi Ibrahim wa bisyarati Isa, disebabkan kerana doa untuk nenek moyang aku Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan anak dan juga isterinya di bumi Mekah yang kering kontak pada waktu itu, dia berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulah. Mula-mula ketika dia letak, dia minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan isteri dan juga anak ini adalah manusia yang sembahyang. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan. Jadikanlah hati-hati manusia afidatan minan nas tahwi ilaihim, supaya cenderung kepada mereka buat baik, kasih sayang kepada dua orang anak dan isteri. Kemudian barulah minta warzuqhum minats thamarat, moga-moga Allah Taala memberi rezeki. Bila dah tak lama, dia datang pula tengok dah ada penduduk, anak pun dah mula besar. Kemudian Allah Taala uji lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, sehinggalah dilihat Mekah makin ramai. Maka bila dah ramai manusia, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, kau bangkitkanlah di kalangan penduduk Mekah ini rasul. Jadi berkat doa Nabi Ibrahim ini lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad Allah Taala pilih lahir di Mekah. Mengapa tak di Kanada? Mengapa tak di Jepun? Mengapa tak di Australia? Mengapa tidak di Malaysia? Tetapi di Mekah, untuk memberi isyarat Islam boleh bangkit di mana-mana saja. Di negeri yang tak ada air terjun, di negeri yang tak ada pantai laut, di negeri yang tak ada hutan, walaupun kering, kok macam mana pun Islam boleh bangkit. Sebab itu hantarlah mana-mana ceruk rantau pun Islam boleh berkembang. Dalam hutan ke mana-mana pun Islam boleh berkembang. Sebab itu tak ada manusia boleh menghalang perkembangan Islam. Walaupun dia hantar ke mana-mana pun Islam akan berkembang. Masuk dalam penjara, Islam berkembang dalam penjara. Islam berkembang dalam penjara Amerika. Hantarlah ke mana-mana Sabah Sarawak, Islam berkembang Sabah Sarawak. Hantarlah di mana-mana, Islam akan berkembang. Dan kalau dibunuh sekalipun, Islam tetap akan ada yang mengembangkannya. Ini di antara sirah perjalanan Islam. Maka Nabi SAW menyebut Bada'al Islamu ghariba, Islam mula dalam keadaan yang gharib, yang sangat asing, yang sangat dagang. Dia panggil dalam hadis ini, sebagai ulama menyatakan ghariban dengan makna likillati ahli, kurangnya orang yang menyokong Islam. Maknanya Islam bermula dengan tak ramai yang menyokong Islam. Siapa yang menyokong Islam? Kebanyakan hamba-hamba, Bilal, Ammar, Sumayyah, Yasir. Ini di kalangan orang-orang yang menyokong Islam awal. Orang kaya tak menyokong Islam. Dan wasayaudu kama bada'a ghariba. Dan Islam yang diperjuangkan oleh Nabi SAW, dia akan naik, dia akan maju, dia akan ramai pengikutnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan iza jaa nasrullahi wal fath, apabila mereka melihat
datangnya cahaya Islam ini, datangnya kemenangan Islam, maka Allah Ta'ala nyatakan, wa ra'aitan nas, kamu akan lihat manusia menyokong Islam ramai-ramai bila Islam menang. Sebab ada manusia tak yakin dengan Islam. Orang munafik di dalam peperangan Ahzab, ketika tentera Ahzab mengepung kota Madinah, orang munafik kata, mana janji Allah, mana janji Rasul? Janji Allah, Rasul ni bohong lah ke, tipu lah ke? Sebab ketika menggali parit itu ada batu yang besar, sahabat ketuk-ketuk tak pecah. Panggil Nabi SAW, Nabi ketuk, terpancar api, dan Nabi bertakbir, Allahu Akbar, umat aku akan membuka kota Rom, umat aku akan buka kota Parsi, umat aku akan buka kota Sana'a, Yaman. Tiba-tiba musyrikin dan juga Arab mengepung kota Madinah. Orang munafik kata, mana janji kata Islam nak menang? Waktu ini pun tak dapat nak lawan. Jangan haraplah nak pergi ke kota Mekah, kota Rom, kota Parsi. Sedangkan yang ini pun nak buai kecil keluar pun takut dah. Puluh ribu, belah ribu yang mengepung kata. Ma wa'adan Allah illa ghurura. Janji Allah, janji Rasul bohong lah. Tapi orang beriman yakin. Mereka menyatakan, hadza ma wa'adan Allah. Inilah yang telah janjikan oleh Allah dan Rasul. Wa sadaqallahu wa rasul. Benarlah janji Allah dan juga janji Rasul. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Orang yang beriman bertambah imannya. Orang munafik mula menafikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kata, Islam mula dalam keadaan terasing, dagang, dan wasayaudu, dan dia akan kembali. Selepas Islam menang kuat, maka akan kembali seperti mana awalnya. Imam Nawawi menyatakan, bikillati min ma yakum bih. Wasayaud, akan kembali, dagang ini akan berkurangan orang yang akan berjuang Islam, akan berkurangan orang yang nak menegakkan Islam, akan berkurangan orang yang yu'in, yang akan membantu Islam. Tak ada dah. Bila akhir zaman nanti, manusia tak berminat dengan Islam. Mereka akan meninggalkan Islam. Sekalipun umat Islam ramai, tapi yang nak memperjuangkan Islam tak ramai. Umat Islam ramai. Dalam hadis Nabi yang kita baca dahulu, karusa isaid, seperti mana buih ketika mana banjir banyak. Tetapi dalam masa yang sama, orang yang nak memperjuangkan Islam, dia beza. Islam ni, dia ada orang Islam yang memperjuangkan Islam. Dia ada orang Islam biasa, Islam biasa, dia sembahyang biasa, tapi dia tidak memperjuangkan Islam. Sebab itulah Islam ini perlu diperjuangkan. Perlu diperjuangkan dengan apa cara sekalipun. Kalau seorang Islam, dia menunjukkan akhlak yang baik, penampilan yang baik, percakapan yang baik, akhlak yang baik, maka dia telah pun menunjukkan Islam yang baik. Ini kalau Islam, nama Islam tapi tak sembahyang, nama Islam tapi makan rasuah, nama Islam menipu orang. Yang Nabi SAW sebutkan, yushiku ala nas, akan berlaku, dekat dah kata Nabi SAW, manusia akan melalui zaman, la yubqa minal Islam illa ismu. Tiada yang tinggal daripada seorang itu Islamnya melainkan nama je Islam. Tak adalah nama Islam, tapi perangai tak serupa Islam, tak serupa apa yang dikehendaki oleh Islam. Nabi SAW sebut, wala yubqa minal Quran illa rasul. Dan tidak ada yang tinggal pada Al-Quran melainkan rasmuh. Bukan rasmah, rasmuh. Rasmuh maknanya tulisan saja. Urusan Al-Quran, hak emahnya, hak Allah Ta'ala, hak Rab. Kata Allah merah, kata Rab merah. Tulisan dengan emas, air emas. Cukup mahal Al-Quran, tapi hanya tulisan saja. Di segi penghayatan, di segi pengamalan, praktik, tak berhasil, tak dapat untuk manusia merasai hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Masajiduhum amirah, Nabi sebut. Masjid mereka amirah. Amirah ni maknanya cukup besar. Ada masjid 2 peluk, tiang itu 2 peluk. Kalau peluk kita tak sampai. Harga berjuta-juta. Ada masjid harga 20 juta, 40 juta.
kampung-kampung ni pandang-pandang sikit 7 juta, 8 juta. Subuh 7 orang, seorang sejuta. Masjid 7 juta, sembahyang subuh 7 orang je, seorang sejuta. Masajidul amirah wa hiya haramun minal huda, dan daripada masjid itu tidak dapat memberi hidayah kepada orang. Wa hiya haramun minal huda, sedikit pun tak dapat nak membimbing masyarakat. Masjid besar-besar. Ulama'uhum syarrun tahta adimis sama, ulama pula pada waktu itu manusia yang paling jahat, yang duduk di bawah naungan langit Allah Subhanahu wa taala. Daripadanya lah keluar fitnah, keluar ujian-ujian, mengeluarkan tak benda-benda kadang-kadangnya yang manusia tak ada nak fikir. Padahal benda yang orang tak pernah sebut. Ceritakan benda yang pelik-pelik dan seumpamanya menjadi fitnah kepada orang-orang. Dan daripada mereka lah keluarnya fitnah, dan akan kembali fitnah kepadanya. Ini yang disebut oleh Nabi SAW ada dalam kitab ini. Jadi Islam akan kembali dagang. Islam akan menjadi terasing. Seperti mana terasingnya manusia nak melaksanakan hukum hudud, hukum Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada manusia yang menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia beralasan bukan kita tolak, tapi tak sesuai zaman ni. Sumpalah. Sumpalah. Tak sesuai ke? Dia kata tak tolak tapi tak sesuai zaman ni. Belum sesuai lagi. Tak bila-bila nak suruh, wallahu a'lam. Tapi oleh kerana itu wasayau, Islam akan kembali asing. Islam akan kembali dagang. Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah bagi orang-orang yang dagang. Ghuraba ini gharib tadilah, orang yang berdagang ni. Cuma sebagai ulama menyatakan al-ghuraba, orang yang dagang ini hum ahlul istiqamah. Mereka adalah manusia yang istiqamah, berada di atas dasar pegangan Islam. Inilah ghuraba yang disebut oleh Nabi SAW. Dan riwayat yang lain ditanya, ya Rasulullah, manil ghuraba, siapakah al-ghuraba itu? Maka Nabi jawab, alladzina yuslihuna iza fasadan nas, mereka adalah golongan yang memperbaiki masyarakat ketika masyarakat rosak. Ketika umat manusia punah ranah, cinta pada dunia, lupa pada Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu orang yang cuba untuk islah, membaiki keadaan supaya jadi baik, maka itulah ghuraba. Dia ada juga baiki keadaan seperti baiki labu, merosakkan tubuh, ada juga. Tapi yang ini dia baiki masyarakat yang punah untuk menjadi baik, maka itulah al-ghuraba, yakni orang yang asing ataupun orang yang dagang. Di mana dalam hadis ini perkataan fatuba, tuba, ta, waw, baya, tuba, hurufnya ada 4, bunyinya ada 3 je. Tuba. Tuba ini 2 makna. Satu makna saadah, bahagia. Fatuba lil ghuraba, bahagialah orang-orang ataupun untunglah orang-orang yang asing yang dagang ini kerana memperjuangkan Islam. Yang kedua, fatuba disebut oleh Ibnu Abbas, tuba ini adalah syajarah, yakni pokok dalam syurga. Pokok dia besar. Seorang yang naik kuda daripada pangkal pokok ini berjalan 100 tahun, tengok ke atas masih lagi pokok. Naungannya luas. Dan pokok ini mengikut hadis yang lain adalah pakaian-pakaian ahli syurga keluar daripada pokok tuba ni. Maknanya dalam syurga nanti tak payah ada tempat baju, tak ada tukang jahit. Pokok yang keluarkan, pokok yang mengeluarkan pakaian ahli syurga. Katanya baju Melayu ada di dalam syurga. Yang rupanya masuk dulu syurga, buat amalan boleh masuk syurga, tahulah ada baju. Dan dalam syurga nanti dia bukan macam di dunia. Kita pakai baju ni nak pusing-pusing pun, seminggu 2 minggu saya jumpa pula baju ni. Dalam syurga dah sekali pakai. Pakaian dalam syurga ini ditukarkan. Hindustan baru 7 helai je, 7 warna je Hindustan tukar.
Tapi dalam syurga ni hingga ke 7,000 pakaian satu hari. Pusingnya dia bertukar pakaian dalam syurga ini. Keluar dari pakaian ini daripada pokok tuba ni. Fatuba lil ghuraba, kata Ibnu Abbas, syajarah fil jannah, pokok dalam syurga, dan daripadanya lah keluar pakaian-pakaian ahli syurga. Mana ahli syurga ini pakaian keluar daripada pokok. Ini satu keistimewaan, keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli syurga. Kemudian sebagian ulama menulis yang dimaksudkan wasayaudu kama bada'a ghariba. Islam itu dagang, terasing. Islam itu seperti mana Nabi SAW membawa daripada Islam yang mula Nabi di Mekah, Nabi terpaksa berdagang ke Madinah. Maksudnya Islam ni ada masanya, kalau tak berjaya di sini kena pindah tempat lain. Dan itulah ulama menulis inna nasratal Islam wal qiyam bi amri yasiru muhtajan ila tagharrur. Dia kata untuk kemenangan Islam, untuk menegakkan Islam, untuk melaksanakan perintah Allah, ada masanya manusia berhajatkan kepada dagang, berhajatkan kepada pemusafiran, kena pindah tempat lain. Macam Nabi terpaksa pindah pula ke Madinah. Muhtajan ila tagharrur anil awtan, ada masanya kena berdagang, meninggalkan kampung halaman. Dan ada masanya wasabru 'alal musyaq, kena bersabar terhadap segala kepayahan. Kerana Islam ini benda yang terasing bagi manusia. Kama kana fi awal amr, seperti mana pada permulaan Islam itu susah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tahun awal Islam bermula dengan cara yang sangat berahsia. Mana senyap-senyap. Sebab itu bila Abu Zar Al-Ghifari sampai ke Mekah mencari Nabi SAW, dalam Sahih Muslim ada menceritakan berkenaan dengan Abu Zar ni, dia hantar adik dia. Dia kata ada Nabi di Mekah, pergi tengok, saya survey sikit tengok. Adik dia pun tengok-tengok, dia buat balik. Dia kata ada Nabi. Dah mana orang ini? Adik dia kata tak tahulah. Marah Abu Zar. Abu Zar kata apalah, begitu aku pergi sendiri. Abu Zar pergi ke Mekah, tengok nak jumpa siapa ni. Jumpa budak. Budak tu Sayyidina Ali. Dia kata ada Nabi sini. Sayyidina Ali kata gini, kalau nak jumpa dia, ikut aku, tapi jangan dekat sangat, jauh-jauh. Bila berselisih saja dengan pemimpin Mekah, tunduklah, buat baiki kasut ke, buat baiki pun, jangan tunjuk muka. Setiap kali bertemu je, maka buatlah baiki kasut. Sehinggalah dia bertemu dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW menceritakan berkenaan Islam. Maka dia mula Islam. Lepas dia mula Islam, dia tak balik. Dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Kaabah, lalu dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia dipukul sampai pingsan. Sampai pingsan. Lalu diangkat. Orang angkat dia. Dia bila sedar pula, pergi pula ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipukul sampai pingsan. Zaman dulu nak mengucap dia payah. Mengucap je kena pukul zaman tu. Hari ni orang tahlil ya la ilaha illallah benda pun. Pukul dengan daging ayam kata. Jadi oleh kerana itu nak beritahu bahawa susahnya Islam nak mengucap pun. Kalau ucapan itu dipahami oleh Arab, iaitu apabila seorang Arab Badui mendengar kalimat yang didakwahkan kepadanya dengan mengucap la ilaha illallah, dia kata apa? Izan tuharibukal arwal ajam. Kalau begitu kamu ucap ini, nanti kamu akan diperangi oleh raja-raja Arab dan juga raja Ajam. Kalimah la ilaha illallah. Abu Zar dipukul sebanyak 3 kali pingsan. Sehingga Kak Ali menyatakan orang yang kau pukul ini, dia bukan orang Mekah. Ini adalah kabilah Bani Ghifar. Tempat kita nak pergi berjalan, kita nak ke Yaman, akan lalu ke kawasan dia. Jadi kalau kita pukul, orang dia cedera, kalau mati, kita kena buat jalan lain lah. Tak lepas dah lalu situ. Dia orang bloknya. Jadi dengan sebab itu,
dilepaskan. Dan Nabi kata, baliklah kamu wahai Abu Zar dan ajaklah pada Islam. Pada waktu itu awal Islam, sembahyang benda-benda tak ada lagi. Sembahyang seperti mana di waktu ini belum ada lagi. Cuma dia dah peluk Islam, dia balik ke kabilah Bani Ghifar. Ini kisah Abu Zar Al-Ghifari. Dia datang bertemu Nabi ketika Nabi telah berada di Madinah. Baik, itu cerita Abu Zar. Banyak lagi cerita Bilal yang dihempak dengan batu di dadanya. Banyak lagi cerita kisah bagaimana Sumayyah, bagaimana Ammar, bagaimana Yasir. Ini keluarga. Sehingga kan Nabi SAW menyatakan, isbiru ala Yasir fa inna mau'idukum al-jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, janji kamu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Awal Islam. Ada yang dibungkus dengan tikar, dia masuknya asap dalam. Ada sahabat kena begitu. Ada yang dibakar seperti mana Khabbab bin Arat. Sayyidina Umar pernah menyatakan, wahai Khabbab, aku tak pernah lagi melihat manusia macam kamu. Macam mana? Atas belakang ni hanya 3 nampak daging tulang dan kulit yang nipis, dan daging punggung tak ada langsung. Khabbab bin Arat, ceritakan apa yang kena pada kamu. Khabbab menyatakan bahawa ketika aku memeluk Islam, tuan aku tangkap aku, ikat aku lalu dibakar belakang, sehingga kan api yang bakar tu padam kerana air-air daripada daging aku dijatuh menitik-nitik air padam api. Nak tunggu air keluar tu berapa minit agak-agak lama. Siapa yang biasa panggil ayam, tengok bila masa air dia keluar. Sampai pada api disebabkan air daripada badan aku ditumpah jatuh. Ini Khabbab bin Arat yang pernah datang dalam keadaan merangkak, menerak bertemu dengan Nabi SAW, minta supaya Nabi berdoa kemenangan. Ala tastansiru lana, ala tad'u lana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kamu tak berdoa kepada Allah, tak minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, sesungguhnya umat-umat yang terdahulu berjuang Islam ini, ada di antara mereka yang syiru bil manashir, mereka digergaji dengan gergaji-gergaji sehingga daripada atas kepala mafrakal raks sampai celah kangkang terbelah dua. Ada di kalangan mereka yang tasyitu, disikat dengan sikat, bukan sikat rambut ni, sikat daging. Meletak dia sikat tu, dia dia tarik, dia sagat lah, disagat badannya sehingga selongkok daging, selongkok tulang. Mereka tak meninggalkan Islam. Mereka tidak meninggalkan Islam, bahkan mereka mati syahid korban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kata Nabi, Allah Taala akan sempurnakan Islam ini sehingga kan seorang yang berjalan daripada San'a ke Hadramaut dalam keadaan aman, tiada gangguan. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kamu adalah kaum yang gopoh, yang nak cepat sangat menang. Nabi SAW dah beritahu dah, lama tak apa, bersabar, istiqamah. Ini di antara yang Nabi SAW isyaratkan. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kamu adalah kaum yang cepat sangat nak menang. Sabarlah, kerana perjuangan Nabi SAW, sahabat dapat meneruskannya. Nabi tak sempat. Nabi tak sempat merasai bagaimana Islam pernah mentadbir dunia ini daripada Perancis sampai ke negeri China. Ini di zaman pemerintah Umar bin Abdul Aziz. Dia yang menjadi khalifahnya. Islam memerintah daripada Paris, kota Paris, Perancis, sampai ke negeri China sebelah atas. Daripada bawah Siberia, ujung Tanjung Afrika sana, bawa ke India. Ini di antara zaman kegemilangan Islam yang Allah Subhanahu wa taala letakkan Islam pada waktu itu memerintah dengan seadilnya, sehingga kan serigala tidak memakan kambing. Serigala tidak memakan kambing. Kerana apa? Kerana keadilan pemimpin, sampai serigala pemalu nak makan kambing. Sebab pemimpin yang adil. Orang tanya, wahai Umar, apa yang kamu buat menjadikan kambing tidak dimakan oleh serigala? Jawab Umar bin Abdul Aziz, aslahtu baini wa bain Rabbi. Aku baiki hubungan aku dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala baiki hubungan kambing dengan serigala. Itu pemimpin, dia ada kaitan dengan rakyatnya.
keadilannya mendatangkan kebahagiaan kepada rakyatnya. Ini di antara ayat yang berlaku zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi Islam bermula di zaman Nabi SAW dengan gharib, dalam keadaan yang terasing dagang. Ini dan sifat Islam itu dia makin berkembang, makin berkembang. Jatuh bangun ni biasalah. Kerana dalam hadis Nabi SAW, inna rahal Islami dairah. Sesungguhnya putaran Islam ini akan berputar. Roda putaran Islam akan berputar. Faduru mal Islam, maka berpusinglah kamu ikut Islam. Kalau di atas, peganglah pada Islam. Kalau Islam tak benar di bawah pun, peganglah kepada Islam. Kerana apa? Kerana Nabi SAW suruh pegang pada Islam. Kadang-kadang manusia nak pegang ketika menangnya. Kita kalah tak boleh. Jadi itu silap. Nabi SAW kata faduru mal Islam, maka berpeganglah, berpusinglah kamu bersama dengan Islam. Dan Nabi sebut sesungguhnya Al-Quran dengan pemerintah akan berkelahi. Nabi sebut Al-Quran dengan pemimpin pemerintah akan berkelahi. Kerana ada pemimpin yang tak mau kepada Al-Quran. Ini Nabi SAW sebut supaya manusia berhati-hati. Baik, keterangan daripada hadis ini, Islam mula tersebar di Mekah dalam keadaan yang sangat asing dan dagang. Sangat sedikit penganut dan pendukung kalau dibandingkan dengan penentangnya. Yang menentang Islam hanya Abu Lahab, Abu Jahal, segala abu dan ke situ pada waktu itu. Yang menentang Islam bukan hanya sekadar menentang Islam, bahkan menyakitkan tubuh badan penganut ataupun orang yang meluk Islam. Kemudian setelah itu Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia sehingga dianuti oleh 2/3 penduduk dunia. Kemudian Islam kembali asing dan dirasa ganjil dari pandangan dunia. Pernah akan berlaku orang akan pandang asing. Dia kiralah berkenaan dengan sembahyang. Kalau di barat tiba-tiba ada orang sembahyang, sekarang ni okey dah. Dulu orang pelik tengok sembahyang. Dulu nak pakai tudung pelik. Nampak tudung pelik. Jadi sekarang ni orang boleh terima dan akan kembali pula macam tu. Bahkan dari pandangan orang Islam sendiri pun berasa pelik. Curi potong tangan rasa pelik. Kata pencuri ni letak dalam, dia mencuri sebab apa? Kerana mungkin dia susah. Jadi ada kata kalau dia susah, maka carikan kerja. Jadi kalau mencuri tayar kereta umpamanya, ambil dia isi kerja dekat bengkel, tukar tayar kereta lah gitu. Kalau dia curi duit bank, maka ambil dia jadikan dia ni kerja di counter bank gitu. Baik. Jadi oleh kerana itu manusia berasa pelik. Pandangan orang Islam berasa pelik. Walaupun dia Islam tapi berasa pelik. Bahkan berkenaan dengan hukum hakam Islam. Dia kata saksi Islam ini pelik. Orang laki-laki saja boleh jadi saksi zina. Orang perempuan tak boleh. Menunjukkan Islam diskriminasi. Islam meletakkan wanita di tempat yang rendah sehingga kan tak boleh jadi saksi bab zina. Ulama kata bukan tak boleh. Islam letakkan kerana bab zina ini orang perempuan dia ada sifat malu. Ada sifat malu dia. Walaupun nampak tak malu, tapi ada masa dia malu. Sebab dalam mahkamah nanti dia akan ceritakan satu. Sebab Nabi kata sehingga dia nampak masuknya ibu bekas celak ke dalam anak celak. Nak nampak begitu. Kalau tanya ke orang perempuan, sudahlah. Entah di mana nak cakap. Tapi kalau lelaki macamnya, kita kira. Sebab itu kena 4-4 laki-laki. Begitulah juga dalam pembahagian harta pusaka. Perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Orang kata tak ada. Dia nak 2-2 je dah. Islam beri pada laki-laki 2 kerana dia kongsi. Dia banyak lagi, nafkah dia banyak lagi. Tapi kalau beri kepada perempuan itu 1 bahagian, dia tak kongsi dah. Dia dapat 1 bahagian. Itu hak dia. Suami tak boleh minta, anak-anak pun dia tak boleh. Itu untuk dia. Bahkan dia boleh pula minta daripada suami dia nafkah. Memang kena bagi. Dia tak payah bagi kepada suami dia. Sebab itu mana nak dapat 10,000 kongsi, ataupun dapat 10,000 dapat 5,000 tak kongsi. Jadi sudah tentulah dalam suasana kalau 2,000 berkongsi ramai, dapat 1,000 tak payah kongsi. Sudah tentu untuk 1,000.
Walaupun nampak 2,000 banyak, tapi kalau kongsi tak banyak juga. Itu di antara keadilan Islam. Sebahagian daripada orang Islam merasa kecil, ganjil dan pelik bila melihat orang Islam yang iltizam, istiqamah dengan Islam. Pelik. Setengah orang pelik tengok orang istiqamah dengan Islam, dia rasa pelik. Dan cuba mengamalkan tuntutan Islam yang sebenar, orang rasa pelik. Ngapalah zaman ni nak buat sangat pertentangan ni? Ngapalah zaman ni nak sangat hukum orang? Ngapalah zaman ni? Ini zaman tak sesuai dah. Seorang yang istiqamah dengan Islam dipandang sepi oleh masyarakat dan terlalu susah untuk diterima sebagai peribadi yang sihat. Kalau di barat, kalau pakai pakaian Arab ni orang kata bawa beg satu letak dekat orang lagi orang. Sebab barat telah pun diasuh. Dia kata bahawa pengganas ni orang Arab. Orang Arab yang pakai macam Arab egar dan seumpamanya, itu pengganas. Yahudi bunuh tiap-tiap hari umat Islam, tak kata pengganas. Ini jadi masalah. Jadi masalahnya bila Yahudi Israel bunuh umat Islam, dia tak panggil pengganas. Tapi orang Islam yang mempertahankan tanah airnya dituduh sebagai pengganas. Ini jadi masalah dunia kerana dikuasai oleh media-media barat ini. Sebab itulah satu benda yang diulang-ulang sentiasa, lama-lama dia akan jadi sebati. Sebab itulah orang Islam yang baik, orang Islam yang cintakan kedamaian, tetapi dituduh sebagai pengganas ulang, pengganas, ahli Islam pengganas, orang boleh terima lama-lama. Dan terlalu susah untuk diterima sebagai peribadi yang sihat. Contohnya kalau ada suatu program kemasyarakatan, kemudian masuk waktu sembahyang, tiba-tiba ada seseorang yang minta diri untuk menunaikan sembahyang, maka tindakan itu dianggap tidak sopan dan terlalu warak. Baliklah sembahyang, waraknya orang. Nak sembahyang pun minta izin, pelik berasa nak sembahyang. Jadi dengan sebab itu kata bahawa Islam akan terlihat sebagai asing. Sedangkan orang yang tidak sembahyang sambil bersenda-senda ketika orang lain bersembahyang tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah dan terkutuk. Dunia jadi terbalik. Itu dari Islam bab salah. Laki perempuan aja Nabi tak ada salah. Jadi yang ini sombong yang tak salah. Itu pula. Dia ada hukum tapi dah tak faham. Manusia nak ikut barat dan seumpamanya. Walaupun ada khilaf ulama dalam masalah itu, tapi kena ambil yang lebih selamat. Begitulah seterusnya nasib Islam di akhir zaman, ia akan terasing dan tersisih dari masyarakat, bahkan tersisih dari pandangan orang Islam itu sendiri yang mengaku sebagai umat Islam, dan marah apabila dikatakan yang dia bukan orang Islam. Jadi maknanya kalau kata dia bukan Islam, tapi dalam bab pelaksanaan hukum Islam, maka dia di antaranya menentangnya. Jadi oleh kerana itulah Islam itu datang daripada Al-Quran, datang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicerita, yang disebut oleh Allah SWT dan Al-Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam. Sebab itulah apa yang ada dalam Al-Quran, itulah Islam. Jadi maknanya ya Islam itu yang kita sebut, berkenaan hukum hakam dan seumpamanya, benda yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Allah Taala turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan apa yang ia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberi izin oleh Allah memegang jawatan sebagai pemimpin di Mekah, di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian seterusnya Islam berkembang sehingga Fathu Mekah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah. Jadi kerana itulah inilah di Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, dan hari ini seluruh dunia telah pun mengenali Islam. Ini di antara hasil. Sebab itulah semua manusia terhutang budi kepada Muhammad SAW. Jadi saya kira cukuplah hari ini, dan insyaAllah nanti masuk hari yang ke-10 berkenaan dengan bahaya kemewahan. Mewah kaya ni dia tak bahaya rasanya, tapi dia akan jadi bahaya bila
Dia supaya menipu, orang kata tak bahaya nipu ni. Tapi bila orang percaya, bahaya. Asal dengki tak bahaya, tapi bila dia bertindak, maka jadi bahaya. Begitulah juga ular. Ular ni tak bahaya, cuma geli je. Tapi kalau dia sengat, bahaya. Jadi maknanya bahaya ni ada tempat-tempatnya. Bila manusia menjadikan kemewahan itu duduk di dalam hati. Kalau hidup dunia dalam hatinya, kalau tangan tak boleh. Bila duduk dalam hati, menjadikan habis. Tak ada dah nak ingat baca surah, nak sembahyang, tak ingat zikir, tak ingat baca ilmu, tak ingat, menjadikan manusia hanyut dah, hanyut dan jauh daripada rahmat Allah SWT, seperti mana Qarun yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Al-Quran cerita Qarun. Qarun di Mesir, tapi hari ini ada cari harta Qarun di Malaysia. Ada pula ni cuti-cuti tanpa ada pintu kereta mencari harta Qarun. Pergi Mesir lah cari. Sana banyak. Cari di Malaysia. Cari kita belum. Oh ni kita belum banyak. Tiga pantai. Jadi cukup dulu lah. Ini wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.